Sebab tu Nabi cerita, ada pelacur tengok anjing dahaga, bagi anjing minum, diampunkan. Ada orang dia salah faham, dia ambil literal. Maksudnya pekerjaan saya sebagai pelacur ini diiktiraf dalam hadis. Saya cuma perlu bagi anjing minum. Kalau macam tu pemahamannya salah. Ini soalan panjang ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita tahu ada hadis di mana akhirat nanti Allah tanya hamba tentang dosa. Ada hamba nafikan sehingga Allah datangkan saksi iaitu dirinya, dan ada hamba dia apa ni? Saya tak faham dia tulis ni. Bagaimana kita nak beramal dengan hadis ni? Kerana kita dah tahu hadis ni di dunia. Jadi mungkin kita boleh IAKAN apa? Kita iakan. Dan ada hamba dia iakan dosa dia dan Allah ampunkan dia kerana dia iakan dosa dia. Bagaimana kita nak beramal dengan hadis ni? Kerana kita dah tahu hadis ni di dunia. Jadi mungkin kita boleh iakan kesalahan kita kerana dah tahu. Tapi saya tahu ia tidak seperti yang dimaksudkan. Bagaimana kita nak dapatkan kelebihan ni jika ditakdirkan demikian? Ni sebenarnya hadis-hadis yang seumpama ini, hadis yang kita baca Allah Ta'ala ampunkan hamba, hadis bitaqah, antara yang paling masyhur, hadis riwayat Tirmizi. Sahabat dengar Nabi SAW cerita, Nabi kata ada orang ni dia punya dosa tu 99 buku. Catatan buku dosa dia tu 99 buah. Satu buku luah dia seluas mata memandang. Kullu sijillin mislu maddil basar. Satu catatan buku seluas mata memandang. Bayang, 99 punya banyak dosa. Cuma ada satulah bitaqah, kad kecil, dalam dia adalah ilaha illallah. Itu je lah amalan baik dia. Allah Ta'ala ampunkan dia. Allah Ta'ala ampunkan dia. Cuma ulama' beza pendapat. Ada yang kata dia mati lepas dia masuk Islam. Ada yang dia masuk Islam tu lepas tu dia mati. Kira memang banyak dosa dia sebelum ni. Bila masuk Islam gugurlah dosa dia. Ada yang kata dia sebut tu dalam keadaan bertaubat dan tak sempat buat amal ibadat yang baik yang lain. Macam orang yang bunuh 99 orang tu. Dia dah banyak buat dosa, lepas tu nak taubat. Taubat tu disebut la ilaha illallah, dia tak sempat buat, dia mati. Kan? Ada juga yang kata begitu. Ada yang kata Allah Ta'ala memang nak ampunkan dia. Ini kehendak Allah, nak ampunkan siapa saja. Dan memang kita percaya pun, mana-mana orang mati di atas tauhid, fahuwa tahtal masyiah. Siapa yang berdosa mati bawa iman, cuma dia orang jahat, banyak buat maksiat, banyak buat dosa, orang fasik, tapi dia mukmin, dia beriman, dia bukan kafir. Kalau dia mati, dia terletak di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala nak azab dia, Allah Ta'ala azab dia. Kalau Allah Ta'ala nak ampunkan dia, Allah Ta'ala ampunkan dia. So hadis-hadis yang seperti ini, bila kita baca, yang Nabi nak tunjuk kat kita adalah orang yang berdosa jangan sekali-kali putus harap dengan Allah. Tu je. Jangan putus harap. Sebab tu Nabi cerita, ada pelacur tengok anjing dahaga, bagi anjing minum, diampunkan. Ada orang dia salah faham, dia ambil literal. Maksudnya pekerjaan saya sebagai pelacur ini diiktiraf dalam hadis. Saya cuma perlu bagi anjing minum. Kalau macam tu pemahamannya salah. Pemahaman tu salah. Sebenarnya bukan Nabi nak suruh orang yang terlibat dengan pelacuran untuk kekal just bagi anjing minum aja. Nabi nak kata, kamu yang berdosa besar ni, jangan sekali-kali putus harap dengan Allah. Kalau ada pelacur bagi anjing minum pun Allah Ta'ala boleh ampun, apatah lagi kamu bertaubat, buat kebaikan. Jangan putus harap dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud dia. Tapi hadis macam ni kena baca sekali dengan hadis yang Allah Ta'ala azab manusia disebabkan dosa dia. Ada hadis lain yang Allah Ta'ala azab manusia disebabkan dosa. Hadis mimpi Nabi, macam mana Nabi bermimpi orang yang berzina, kan? Orang yang berzina, Allah Ta'ala masukkan dia azab dia. Orang yang makan riba, Allah Ta'ala azab dia. Dan sebut dalam mimpi Nabi, dalam hadis Bukhari. Panjang hadis Nabi tu, kan? Jadi kita kena baca hadis yang sama seperti ini, so barulah seimbang. Ada takut dengan azab Allah dalam diri kita,
ada harap dengan rahmat Allah dalam diri kita. So seimbangkan keduanya. Dia seolah-olah macam burung lah, dia ada sayap. Satu sayap burung tak boleh terbang. Kapal terbang pun tak boleh terbang dengan satu sayap. Dia mesti dua. Satu takut dengan azab Allah, satu harap dengan rahmat Allah. Siapa yang hanya harap dengan rahmat Allah, dia akan buat dosa sebab dia tak tahu Allah Ta'ala ada azab ataupun dia abaikan. Siapa yang terlalu takut dengan azab Allah, dia akan putus asa kerana dia akan sangka Allah Ta'ala tak ampunkan saya, Ustaz, saya ni berdosa. Kan kadang-kadang kita jumpa orang, saya ni Ustaz berdosa, confirm ahli neraka sebab dosa banyak saya buat. No, rahmat Allah masih ada untuk kamu minta ampun pada dia. Tapi kalau kita tengah nampak orang buat dosa, kita nampak orang buat dosa, takkan kita nak kata buatlah kerana Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ataupun kita kata lagi, dosa besar lagi tak ada, Allah Ta'ala kan Maha Pengampun, buatlah lagi. Tak betul tu. Kita nampak orang buat maksiat, bacakan kepada dia dalil yang berkenaan dengan bagaimana azab Allah kepada orang yang berdosa. Kita tengok orang yang nak kembali pada agama bawa dosa banyak, masa tu baru kita buka hadis-hadis yang berkaitan dengan rahmat Allah menerima taubat hamba-Nya yang nak kembali pada agama. So dia kena ada keseimbangan dan kena tengok konteks dan suasana. Pergi ceramah depan orang miskin, sesuai ke? Tuan-tuan, Allah Ta'ala menjanjikan pahala yang besar kepada mereka yang infak fisabilillah. Dia pun menerima bantuan asnaf. Dia kata, Ustaz, kami nak infak macam mana? Kami pun terima bantuan. So kalau kita pergi ceramah depan orang yang menerima bantuan, ceritalah kelebihan orang miskin. Doa mereka mustajab, mereka masuk syurga awal sebelum orang kaya. Tapi kalau pergi ceramah depan orang kaya, takkan nak pergi, tuan-tuan, kemiskinan mempunyai kelebihan dalam agama. Dia kaya, macam tak kena je Ustaz. Takkan saya nak bagi bisnes saya bankrupt. Ceritalah kelebihan infak fisabilillah. Bacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan infak, yang berkaitan dengan sumbangan dalam agama, jihad dengan harta, dan baru sempurna. Baru kena pada konteks. Jumpa pemimpin, jumpa ahli politik, bacakan kepada dia dalil haram khianat kepada amanah rakyat. Jumpa dengan rakyat, bacakan hadis sabar dan taat kepada pemimpin. Selagi mana mereka tak suruh buat maksiat pada Allah, baru kena. Tak? Ni jumpa pemimpin, cerita, tuan-tuan, rakyat kena taat, pemimpin sedap lah. Kita kena bacakan dalil-dalil Nabi memberikan ancaman kepada pemimpin yang khianat, barulah mereka akan beringat. Macam itulah keadaannya. Wallahu a'lam.